Di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Pitas dan Beluran turut mencatat peningkatan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita terus saja bersama Adrian Soidi di sana. Silakan Adrian. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri akan memastikan semua penduduk terjejas banjir khususnya di 3 daerah iaitu Kota Marudu, Pitas dan Paitan mendapat perhatian dan bantuan sewajarnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Ahmad berkata perkembangan banjir akan terus dipantau dari semasa ke semasa. Menurut Datuk Musa, Pegawai Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri diketuai Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman telah diarah memantau dan mengambil tindakan sewajarnya untuk menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Agensi kerajaan negeri dan persekutuan yang berkaitan sentiasa memberi pertolongan dan juga bantuan di mana-mana yang diperlukan. Jadi ini usaha kita untuk pastikan mereka mangsa banjir ini mendapat layanan yang baik dan kita akan terus menolong bantu mereka. Beliau ditemui media dalam program Kembali ke Sekolah Anjuran Biro Pendidikan UMNO Libaran di Sekolah Kebangsaan Taman Rimba, Sandakan. Datuk Musa turut menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan berisiko dilanda banjir agar sentiasa berwaspada dan segera berpindah sekiranya di arah pihak berwajib. Tinjauan banjir oleh Datuk Musa ke Paitan dan Pitas pagi tadi terpaksa dibatalkan berikutan cuaca tidak mengizinkan. Sementara itu, kemudahan helikopter akan digunakan sebagai alternatif untuk menghantar bantuan termasuk makanan kepada penduduk yang terperangkap akibat banjir di 10 kampung di Pitas. Bagaimanapun, penggunaan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca. Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman yang mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Ahmad dalam tinjauan di Pitas berkata pihaknya melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah sedang berusaha untuk menghubungi JKKK terbabit namun masih gagal. Pada masa sama, Jabatan Bomba dan Penyelamat turut menawarkan perkhidmatan helikopter untuk menghantar bantuan makanan dan tinjauan kawasan pendaratan helikopter. Mungkin pihak Bomba menawarkan perkhidmatan helikopter, kita akan cuba approach kampung-kampung berkenaan ini mungkin menggunakan helikopter nanti untuk menilai sejauh manakah bencana banjir yang mereka hadapi dan juga mungkin ada keperluan untuk menghantar makanan kita akan lakukan. Nanti pegawai daerah akan mengusikan mesyuarat petani, insyaAllah kita akan bincangkan perkara ini. Setakat 3.30 petang, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di 6 pusat pemindahan di Pitas meningkat kepada 847 penduduk. Manakala di Paitan, jumlah penduduk terjejas di 2 pusat pemindahan kekal 83 orang. Menjadikan jumlah keseluruhan penduduk di 8 pusat pemindahan seramai 930 orang. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Kolonel Mulyadi Alhamdulilladin mengesahkan perkara ini ketika dihubungi RTM. Pada masa sama, 10 sekolah iaitu 7 di Beluran dan 3 di Pitas masih ditutup akibat banjir sejak beberapa hari lalu. Sekolah terbabit, Sekolah Kebangsaan SK Lubang Buaya, SK Pantai Boring, SK Golong, SK Bin Sulong, SK Tanjung Nipis, SK Sungai-Sungai dan SK Simbangan di Beluran, manakala di Pitas, SK Kunsilat, SK Sosop dan SMK Pitas 2. Ketika mengesahkan perkara ini, Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Hajah Maimunah Haji Suhaibul berkata penutupan sekolah tersebut menyebabkan 2,053 murid terjejas disebabkan bangunan sekolah dan laluan ke sekolah masih digenangi air. PPD Beluran ada 7 buah sekolah, PPD Pitas ada 3 buah sekolah. Yang masih lagi ditutup setakat 24 hari bulan 1 2017. Kota Merudu semua sudah dibuka. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu selepas Majlis Pelancaran Perluasan Ekosistem Kondusif Sektor Awam EXA ke sekolah-sekolah dan gotong royong perdana Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Menurut Datuk Hajah Maimunah, pihaknya menyasarkan 2 sekolah EXA bagi setiap daerah di negeri ini pada masa akan datang. Tahun ini perluasan EXA akan melibatkan 48 sekolah, masing-masing 24 sekolah rendah dan menengah terpilih.
EXA merupakan penjenamaan semula sistem 5S, sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal sektor awam yang menekankan peningkatan prestasi dan daya saing organisasi. Polis Sabah akan memperkasa kerjasama erat dengan pasukan keselamatan negara-negara berkenaan, khususnya Filipina, dalam usaha menangani isu kumpulan militan Daesh. Ini termasuk rancangan kumpulan terbabit untuk menjadikan Sabah sebagai pusat transit sebelum ke Filipina. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Ramli Din berkata, pihaknya akan meneruskan perkongsian maklumat dan risikan dengan negara terbabit berikutan keberkesanan kaedah tersebut yang membawa kepada beberapa tangkapan sebelum ini. To say it is a transit point is too early, but there are cases where we nab this IS2 here. Early this month pun kita ada tangkap. We can share intelligence, information, and then after that action will be taken. After the sharing of information and intelligence, that's what we did. Then for the last arrest also in Sabah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas rancangan kumpulan Daesh untuk menjadikan Sabah sebagai pusat transit sebelum ke Filipina. Terdahulu, Dato' Ramli merasmikan mesyuarat pertama dua hala antara pasukan Polis Marine Wilayah 4 Sabah dan Philippine National Police Maritime Group. Mengenai 3 kru warga Indonesia yang dilaporkan hilang berhampiran perairan Taganak, Selatan Filipina awal pagi Khamis lepas, Dato' Ramli berkata belum ada sebarang panggilan diterima daripada mana-mana pihak yang mendakwa kru berkenaan diculik. Pihak polis bertolak ke perairan Taganak pagi tadi untuk membawa balik kapal terbabit. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin akan terus memberi kerjasama kepada pasukan keselamatan dalam menangani jenayah pengganas Daesh, khususnya di Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, kegiatan tersebut perlu dibantras untuk mengelak budaya ekstremis dalam melakukan sesuatu tindakan. Ajaran-ajaran yang bertentangan kita akan siasat dan kita akan bersama-sama polis untuk mengenal pasti. Dan pihak Jabatan Kemuftian juga sentiasa aktif mengenal pasti bersama-sama dengan Jahin. Apabila Jahin mengenal pasti, kita akan rujuk kepada pihak mufti untuk dibuat kuat-kuasaan. Beliau ditemui media selepas menyertai Majlis Gotong Royong membersihkan pusat kegiatan kelas bimbingan saudara baharu dan sumbangan Tahun Baru Cina di Membakut. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Ismail di Angkasa Puri. Silakan.